الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, semua alhamdulillah wa syukur lillah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita berada bersama dalam majlis ini. Mudah-mudahan seperti mana biasa dan selamanya doa kita insya-Allah bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita beroleh limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Curahan kurniaan sakinah ketenangan daripada Allah, doa istighfar daripada para malaikatillah dan tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh restu dan ridha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat segala kurniaan itu maka akan bersih dan suci hati kita ini daripada segala kotoran dan juga karat ataupun balutan dosa yang menyebabkan hilang deria hati kita sehingga hilang arah perjalanan hidup kita dalam keadaan kita tidak sedar, sehingga kan hakikat yang hari-hari kita tengok di depan mata kita pun kadang-kadang masih lagi tidak sampai mencerap dan juga menjerap dalam hati kita, seperti mana kematian yang hari-hari kita tengok berlaku depan mata kita. Barangkali kita pernah ada pengalaman mengusung jenazah kaum kerabat, ahli keluarga kita, saudara terdekat, sahabat handai kita, dan kita sama-sama iring ke kubur. Sama-sama sebelum itu kita tunaikan salat, salah satu daripada kewajipan fardu kifayah, iaitu salat ke atas jenazah saudara kita. Kita iring ke kubur, kita sendiri yang menurunkan mayat ke dalam liang lahat, kita sendiri yang mengembumikan jenazah saudara kita dan teman-teman kita. Perkara yang yakin berlaku di hadapan kita tetapi tidak sampai kepada penghayatan jiwa. Kerana apa? Kerana hati kita berbalut barangkali dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Sedangkan mati itu tidak ada sesiapa pun yang boleh melepaskan diri daripada mati. Orang yang ada kedudukan, orang biasa, orang berharta, orang miskin yang dilimpahi dengan kekayaan ataupun hidup dalam keadaan diuji dengan sedikit kesempitan, semua kita akan bertemu dengan kematian. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang berusia juga tidak terlepas daripada kematian. Huwal mautu ma minhu maladun wa mahrabu. Huwal mautu, seperti mana disebut dalam syair, huwal mautu ma minhu maladun wa mahrabu. Kematian itulah
iaitu tidak ada sesiapa yang boleh melepaskan diri, menyelamatkan diri, melarikan diri daripada kematian. Tak siapa boleh melepaskan diri. Mata hutta ala na'shihi zaka yarkabu, bila seorang kita angkat daripada jenazah, jenazah yang kita angkat daripada pengusungan untuk kita kebumikan, hari ini kita angkat orang lain, esok bersilih ganti orang lain pula akan diusung di atas kanda yang sama ataupun di atas pengusung yang sama. Mata hutta an na'shihi zaka yarkabu. Itu hakikat yang hari-hari kita tengok. Tak ada siapa boleh melepaskan diri daripada kematian. Nusyahidu dha aina al-yaqin haqiqatan alaihi mada tiflun wa kahlun wa ashyabu. Hakikat yang kita tengok dengan mata kepala kita sendiri tiap-tiap hari. Tak ada orang boleh lepas diri. Tiflun wa kahlun wa ashyabu, kanak-kanak ke remaja ke orang dewasa ke bahkan orang berusia, semua tidak terlepas daripada kematian. Akan tetapi apa masalahnya? Masalahnya dikatakan lakin ala arranul qalba ka'annana ma alimnahu yaqinan tukazzabu. Oleh kerana arran, karat dosa yang berbalut hati kita itu menyebabkan suatu perkara hakikat yang benar dan kita sendiri tengok depan mata kita, tetapi seakan-akan didustakan, tidak sedikit pun memberikan peringatan kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan berkat limpah kurnia Allah, rahmat, sakinah dan petunjuk taufik daripada Allah, itu akan mengembalikan kita semua ke pangkal jalan insya-Allah, mengambil iktibar hidup ini akan berakhir dengan kematian. Kematian berarti akan bermula episod perjalanan hidup yang hakiki, yang baqa dan kekal. Semua kita akan dipertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan selama hidup di atas muka dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan rahmati kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Kita sambung sikit bacaan kitab kita Bisyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin yang telah disusun dan dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani rahmatullahi alaihi ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid darain amin. Kama nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala أن يمن علينا بكل خير وبركات ببركة مشايخنا وإمتنا جميعا سلفا وخلفا في الدارين آمين. Kita masih lagi pada bab yang kedua, iaitu bab yang menyatakan kelebihan puasa, kelebihan bulan Ramadan dan juga kelebihan malam Al-Qadr. Al-bab tsani fi fadli shaum wa fadli syahri Ramadan wa fadli lailatul qadr. Kita sambung bacaan pada muka surat 16 insya-Allah, iaitu pada baris yang ketujuh daripada atas insya-Allah. Bagi kitab yang cetaknya Rumi, itu barangkali pada muka surat 31, itu pada fakrah atau perenggan yang keempat tu, itu sampai kepada kata Syekhul Musannif rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bihi fid darain amin, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas, itulah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, bahwasanya bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syurga itu sungguhnya diukupkan dia, yakni diwangikan dengan setanggi, diukupkan dia dan dihiasikan dia daripada haul kepada haul, daripada satu tahun ke tahun, daripada satu masa ke satu masa, kerana masuk bulan Ramadan. Maka apabila adalah awal malam daripada Ramadan, bertiup angin daripada bawah arasy, dikatakan baginya, yakni dikatakan baginya, dinamakan angin itu Al-Muthirah, Al-Muthirah. Maka bertepuk segala daun pohon kayu syurga dan segala halaqah papan pintunya, maka didengarkan bagi demikian itu suara dengar yang tiada mendengar segala yang mendengar terlebih elok daripadanya. Ini cerita tentang kelebihan Ramadan, itu pada malam awal Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala hiasi syurga. Dan kita dah baca pada beberapa pertemuan yang lalu ataupun pada siri-siri tazkirah yang lalu satu hadis yang semua kita baca, bila masuk saja bulan Ramadan itu akan dibuka seluas-luasnya pintu syurga
dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan dikunci ataupun dibelenggu sekalian para syaitan yang melampau. Jadi di antara kelebihan ataupun di antara kurniaan Allah mengisyaratkan, menunjukkan ataupun mengkhabarkan kepada kita kelebihan Ramadan, sehingga pada malam awal Ramadan itu dihiasi syurga, diwangikan syurga itu dengan setangi. Setangi nama sajalah sama, tapi baunya tidak seperti mana di dunia. Carilah haruman yang paling harum di dunia, tetap tidak boleh menandingi harumnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Carilah makanan selazat yang paling lazat di dunia, tetap tidak boleh menandingi akan kelazatan dan kenikmatan dalam syurga. Kerana syurga ni walaupun kadang-kadang nama sama, tetapi ataupun rupa sama, tetapi hakikatnya berbeza. Buah, contoh, teringin nak makan buah atas muka dunia dulu, ya Allah Ta'ala kurniakan, tetapi rasanya lebih istimewa daripada apa yang kita pernah rasa di dunia. Kerana syurga ini tempat istimewa yang Allah sendiri bagi tahu kepada kita, a'dadtu li'ibadi, dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas pada khayalan hati manusia istimewanya syurga. Jadi disebut tadi, diukupkan dia, yakni syurga dihiaskan dia daripada haul kepada haul. Kerana masuk bulan Ramadan, maka apabila adalah awal malam daripada Ramadan, dekat Ramadan tu, nak sebelum Ramadan tu syurga sudah dihiasi. Bila masuk Ramadan, maka bertiuplah satu angin yang dikatakan ataupun dinamakan angin tersebut al-musirah. Bila angin itu bertiup, maka daun dalam syurga, ranting pokok dalam syurga belaga sama-sama atau bertiup, belaga bertepuk belaga, bahkan bunyi pintu syurga, daun pintu syurga itu bertepuk, bersentuh sesama kayu, sesama pintu itu, menghasilkan bunyi yang terlebih elok, yang tak pernah didengar oleh manusia. Ini syurga. Lagu mana hakikat Allahu a'lam. Tapi kita baca ibarat ini dia panggil taswiril jamal. Itu menggambarkan akan keindahan dan kehebatan, ketenangan dalam syurga. Adapun hakikat macam mana rasa dalam syurga, itu akan dinikmati oleh ahlinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan belas ihsan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk masuk syurga insya-Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang tak disebut di dalam sini, hadis yang lain pernah ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Sayyidina Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi alaihi rahmatullahu ridwanuhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kami pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi bercerita tentang syurga. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-jannah. Nabi cerita kepada kami tentang syurga. Lalu ditanyakan kepada baginda, kepada baginda Nabi SAW. Kami pun tanya, qulna, lalu kata kami, yakni kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, cuba cerita tentang syurga kepada kami. Ma bina'uha, macam mana bentuk binaan dalam syurga. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labinatu dhahabin, labinatu fiddatin, wa milatuha al-misk. Dalam syurga ni binaan bata-bata, binaan dalam syurga itu daripada emas dan perak. Dan yang jadi penyambung batu-bata tersebut, kalau kita ni buat bata ni, ikat bata ni dengan simen, yang jadi penyambung macam simen dalam syurga itu al-misk, iaitu daripada kasturi. Wa hasba'uha, dan pasir-pasir syurga itu al-lu'lu', daripada permata, wal yaqut, dan juga daripada batu yaqut, wa turabuha za'faran, dan tanah dalam syurga itu daripada za'faran yang wangi. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'as, siapa-siapa masuk syurga maka akan beroleh nikmat dan tidak akan susah, tidak akan sempit hidupnya, bahkan tidak akan diuji dengan apa-apa kedana ataupun kemiskinan, kepapaan, tidak. Masuk syurga itu penuh dengan kenikmatan. Wa yakhludu wa la yamut, orang masuk syurga akan kekal dan tidak akan mati. Wala tabla thiyabuhu wala tafna shababuh, bahkan pakaiannya tidak lusuh, bahkan remajanya, mudanya itu tidak
tidak akan musnah, yakni kekal selama-lamanya muda remaja dalam syurga. Bahkan kalau orang tu dia mati pada usia yang sudah pun tua sekalipun, bila masuk syurga Allah akan kembalikannya kepada usia muda. Itu sebahagian daripada hadis yang menceritakan tentang kelebihan ataupun tentang keindahan syurga. Maka kita baca dalam kitab ni, kata tuan guru kita, di antara kelebihan bulan Ramadan iaitu Allah perhiaskan syurga. Dengan gambaran yang disebut tadi, bertiup satu angin namanya al-musirah, maka bertepuk segala daun pohon kayu syurga dan segala halqah papan pintunya, maka didengarkan bagi demikian itu suara dengar yang tiada mendengar segala yang mendengar terlebih elok daripadanya. Tak pernah dengar bunyi yang seindah ataupun bunyi yang sesedap itu. Maka keluar segala bidadari hingga berdiri mereka itu di atas segala tempat yang tinggi daripada syurga. Maka menyeru mereka itu, yakni bidadari, adakah daripada orang yang meminang kepada Allah Ta'ala? Ada daripada kalangan hamba-hamba Allah yang pinang minta kepada Allah untuk jadikan kami ini isteri-isteri mereka? Ditanyakan, adakah daripada orang yang meminang kepada Allah Ta'ala? Maka dikahwinkan dia oleh Allah. Orang yang pinang itu dikahwinkan oleh Allah dengan bidadari, dikahwinkan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kami, yang daripada bidadari. Kemudian berkata ia, hai Ridwan, malaikat jaga syurga, apa ini malam apakah ini yang seindah ini? Maka sahut malaikat Ridwan akan mereka itu, yakni bidadari, dengan katanya labbaiki. Maka berkata ia, hiyal khairatul hisan, inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Itu kelebihan bulan Ramadan, bulan yang diberikan keindahan, bulan yang diberikan keberkatan, limpah rahmat berkali ganda lebih daripada biasa. Bukan Ramadan saja, rahmat Allah Ta'ala ni meliputi segala sesuatu. Tiap-tiap saat dan waktu kita terima limpah kurnia daripada Allah. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ada masa-masa tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi lebih daripada biasa. Itu dipanggil apa? Fadlan minhu subhanah. Itu limpah kurnia daripada Allah. Walaupun tidak khusus pada hari tertentu, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita terima kurniaan daripada Allah. Tapi ada waktu-waktu tertentu, ada masa-masa tertentu yang Allah Ta'ala bagi lebih. Termasuk antaranya bulan Ramadan. Termasuk antaranya bulan Ramadan. Lagi, dan firman Allah, hai Ridwan, dan firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Ridwan, buka olehmu akan segala pintu segala syurga bagi orang yang puasa daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan berfirman ia, hai Malik, yakni penjaga neraka, kunci olehmu akan segala pintu jahim, pintu neraka, daripada segala orang yang puasa daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan puasa ni. Umat-umat terdahulu juga ada puasa, tapi kita syariat khusus Allah Ta'ala syariatkan puasa seperti mana disyariatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu pun ada puasa, tapi tak sama macam kita, walaupun nama puasa juga. Begitu kita baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan atas kamu berpuasa seperti mana pernah difardukan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Mana umat-umat terdahulu juga ada syariat puasanya, tapi tak sama macam kita. Allah Ta'ala bagikan umat Nabi SAW ini lebih istimewa. Kerana keistimewaan yang Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amal ibadat yang kita lakukan atas jalan syariat yang disampaikan dengan sempurna oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kelebihan, punya fadilat yang sangat besar. Kenapa? Kerana kelebihan dan keutamaan yang Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita ni segala kebajikan hak kita boleh buat ini, itu semua bersambung dengan jasa besar, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sangat patutlah untuk kita bersyukur dan kita berbangga menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita sebut dulu kan, kata para al-arifuna billah wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u suraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya.
Di antara kegembiraan dan kebanggaan yang menjadikan kita sangat rasa bangga, seronok, syukur dengan kurnian Allah, pertama itu kita ni Allah Ta'ala panggil dalam Al-Quran, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang kedua, itu Allah utuskan baginda Nabi SAW itu sebagai Rasul akhir zaman, yang menjadi Rasul yang diutuskan kepada umat akhir zaman. Jadi sebut tadi kunci pintu neraka. Wahai Malik, kunci pintu neraka. Wahai Ridwan, buka pintu syurga itu sebelah-sebelahnya. Untuk siapa? Untuk yang puasa daripada kalangan umat baginda Nabi SAW. Sama juga kepada malaikat Malik penjaga neraka, kunci olehmu akan segala pintu jahim daripada segala orang yang puasa daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berfirman, ya hai Jibril, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, hai Jibril, turun olehmu kepada bumi, maka ikatkan akan segala yang jahat-jahat daripada kalangan syayatin. Dia panggil maradatul jin, jin hak melampau, hak tegak ni. Dan belenggu olehmu akan mereka itu dengan beberapa belenggu rantai. Kemudian campak olehmu akan mereka itu pada segala tempat yang dalam daripada segala laut, hingga tiada membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka itu. Apa hikmah Allah rantai dan belenggu sekalian maradatul jin, para syaitan ini? Itu kemuliaan kepada umat baginda Nabi SAW, supaya bulan Ramadan itu bulan yang memberikan ruang yang lebih untuk kita menumpukan ibadah kita kepada Allah. Walaupun hakikat ibadah ini bukan hanya pada bulan Ramadan, lagi hidup, lagi tak keluar, tak bercerai jasad dengan ruh, maka lagi kita ni akal sempurna, kemudian kita ni orang yang sudah mencapai bulugh baligh, maka kita mukallaf, kita terikat dengan perintah syariat yang Allah Ta'ala suruh. Bukan Ramadan saja kita baik pakai dengan segala pakaian yang baik-baik, malam-malam penuh dalam masjid. Lepas ni Aisyah sambung pula 20 rakaat pun tunggu sampai bengkok badan-badan. Gagah nak habis juga 20, campak lagi 3 witir. Festival Ramadan bagus. Bukan kata tak bagus. Itu perkara yang patut dipuji. Sebahagian daripada perkara yang mahmud lah, yang baik, yang patut dipuji. Pasal apa? Pasal berlumba-lumba dalam melakukan ibadah. Tetapi jangan hanya pada bulan Ramadan. Bulan lain pun kita kena teruskan dengan resam dan juga dengan apa? Dengan sunnah yang baik, iaitu untuk melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah. Cuma bulan Ramadan Allah bagi istimewa, dan kita pun hawa ataupun dia panggil iklim dalam bulan Ramadan walaupun panas terik, tapi hala nak buat kebajikan tu seronok berlumba-lumba. Orang ada duit banyak, belanja harta untuk kebajikan. Kenuri tiap-tiap hari buat kenuri, buat jamu buka puasa buat, lepas tarawih buat kenuri lagi, buat murih, buat moreh, makan lagi. Bahkan 10 malam terakhir ada surau masjid, buat sediakan makanan untuk apa? Untuk qiyamul lail. Untuk apa? Untuk qiyamul lail 10 al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kemudian apa? Bagi pula makan sahur percuma kepada para jemaah. Di mana datang kekuatan itu? Itu semua taufik daripada Allah dan limpah berkat bulan Ramadan ni. Kerana apa? Allah membelenggu sekalian para syaitan. Habis itu hak duk makan dalam hutan, tak puasa tu, hak bungkus dalam plastik hitam tak pernah. Yang ni mereka ni bukan hanya syaitan, tetapi nafsu mereka itu. Nafsu mereka. Nak tengok seseorang itu, kejahatan dia itu punca daripada nafsu dia ataupun syaitan, tengok. Kalau dia buat perkara yang sama, maksiat yang sama berulang-ulang, itu adalah daripada nafsunya. Kerana syaitan dia tak akan kekal ajak pada satu maksiat. Syaitan dia akan ajak manusia ni tafannun, maksudnya dia panggil apa? Mempelbagaikan maksiat syaitan. Tapi kalau perkara yang sama diulang-ulang, itu adalah daripada kejahatan nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ada orang walaupun bulan Ramadan, Nabi sebut sufidati syayatin, dibelenggu para syaitan. Maka tetap saja ada orang yang tak puasa, yang buat maksiat dan sebagainya. Kerana kerana nafsunya telah pun terdidik dengan didikan syaitan. 11 bulan nafsu didik syaitan, sehingga dia tewas dengan nafsunya. Sebab itu kita
kita ni di antara perkara yang kita kena minta tolong pada Allah apa dia? Iaitu minta tolong supaya na'udzubika, kami mohon perlindungan denganmu ya Allah, antaranya apa? Min nafsil la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Kena minta tolong pada Allah. Pasal kita tak ada keupayaan untuk buat kebaikan, untuk hindarkan daripada keburukan, melainkan dengan inayah daripada Allah. Lepas tu kalau kita dah boleh buat kebaikan pun tetap kita kena minta doa pada Allah, mohon supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada keburukan. Dalam duduk sembahyang dah pun minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kami, Rabbi ja'alna muqimis salat, jadikan kami ni orang yang mendirikan salat dengan konsisten. Wa min dzurriyyatina, dan juga zuriat keturunan kami juga daripada kalangan mereka yang istiqamah dalam mendirikan salat. Walaupun hari-hari kita sembahyang kena minta. Pasal kita boleh jadi baik bukan pasal pandai atur jadual, bukan. Atur jadual tu sebab saja. Itu disiplin. Macam kita ni, masa waktu kita semayang, ya, itu kita paksa diri kita untuk disiplinkan diri. Tapi kita kena minta taufik dan inayah daripada Allah. Kalau tak dapat taufik dan inayah, tahu pun tak buat. Berapa ramai daripada orang yang tahu lebih pada orang lain tapi tak buat. Lagi fitnah, mengajar tapi tak beramal. Ramai juga. Tahu tapi tak buat. Pasal apa? Tak dapat tahu taufik. Pasal itu hidup kita ni, tugas kita ialah ikut landasan hukum dan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Selebihnya kita serah dan kena minta pada Allah. Seperti mana kata para ulama, kun ala manhajillah. Kun ala manhajillah. Hendaklah kamu letakkan diri kamu itu di atas jalan agama Allah. Yang ni buat apa Allah suruh, jauhkan diri daripada tegahan. Wa sallim amraka ila Allah ila rabbik, dan serahkan urusan kamu kepada Allah dengan makna kena minta inayah daripada Allah. Kalau Allah nak bagi kebaikan pada kita, kita duduk di kiri, kanan, depan, belakang kita orang tak baik pun, tapi kalau dapat inayah daripada Allah, maka kita akan dapat kebaikan. Tapi kalau tak dapat inayah dan taufik daripada Allah, duduk dalam kebaikan pun kadang-kadang kita tak buat kebajikan kerana tidak dapat inayah daripada Allah. Kita, anak-anak kita, contoh yang paling dekat lah. Anak-anak kita, semua kita nak anak-anak kita ni berjaya, kita ajak benda yang elok. Tapi nak jadi elok tak elok anak kita tu dengan apa? Dengan inayah daripada Allah. Bukan pasal kita ni pandai didik saja, yang tu tanggungjawab kita kena buat. Tapi hak betul-betul anak tu jadi lagu ni lagu tu, itu adalah inayah daripada Allah. Hak kita didik itu kita buat kerana itu perintah Allah suruh kita buat. Mendidik anak tanggungjawab kita. Tapi anak tu kita kena minta pada Allah supaya sentiasa berada dalam lindungan, dalam pemeliharaan, taufik dia panggil, inayah daripada Allah. Lepas tu disebut dalam syair, dia kata idza lam yusib fi banika inayatun faqad kadzaba ar-radi wa khaba al-mu'ammalu fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalun. Kalaulah anak kamu tak dapat inayah daripada Allah, bukan anak saja, kita sendiri kalau tak dapat inayah daripada Allah, Allah Ta'ala tak bagi taufik, tak bagi hidayah, tak bagi inayah, tak bagi riayah, himayah, Allah Ta'ala tak jaga kita, maka kita tak akan dapat apa yang kita cita-citakan. Faqad kadzdzaba ar-radi wa khaba al-mu'ammalu. Apa seseorang yang diharapkan sesuatu dia tak dapat, yang dicita-citakan juga tidak akan diperolehinya. Bagi contoh, macam mana fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun. Bagaimana seorang laki-laki Musa, namanya Musa, yang dijaga oleh malaikat Jibril alaihi salam, kafirun, akhirnya kufur kepada Allah. Musa mana? Musa Samiri yang kita baca cerita lembu. Cerita yang ajak Bani Israil sembah lembu tu Musa tu, Musa Samiri itu diriwayatkan dilahirkan di padang pasir, ibunya meninggal dunia. Allah hantar malaikat Jibril untuk jaga anak. Musa allazi rabbahu Jibril. Musa yang berada dalam jagaan Jibril, Musa Samiri, kafirun, akhirnya kufur. Bukan makna salah Jibril, bukan. Tapi nak abang kata kalau Allah tak bagi inayah, duduk tempat baik pun tak jadi lah. Wa Musa allazi rabbahu Fir'aun mursalu. Sedangkan Musa yang dijaga oleh Fir'aun, duduklah istana Fir'aun, iaitu Nabi Allah Musa bin Imran, Rasulullah alaihi wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursalu, walaupun hidup dalam istana Firaun, tetapi dengan inayah daripada Allah, pilihan daripada akhirnya diangkat menjadi rasul.
Jadi hidup kita ni tak boleh bergantung semata-mata pada diri. Hak kita buat ini hanya semata-mata melaksanakan perintah. Kun ala manhajillah. Letak diri kamu betul dengan jalan syariat dan hukum Allah. Wala sallim amraka ila rabbik. Tapi tak boleh kamu berlepas diri daripada minta tolong Allah. Kena serahkan urusan kita dengan permohonan dan juga kena rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi maka orang hak yang tak puasa tu walaupun bulan Ramadan dengan kelebihan macam ni, Allah Taala perintah supaya berlenggu semua syaitan dan jin-jin yang melampau ni lempak ke laut semua. Kerana apa? Kerana kemuliaan memberikan ruang kepada umat baginda Nabi SAW untuk berpuasa. Hikmahnya hingga tiada membinasa mereka itu, yakni tidak boleh membinasa oleh syaitan dan jin itu atas umat kekasihku, iaitu Nabi Muhammad SAW akan puasa mereka itu. Maka berfirman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Allah Ta'ala tanya, walaupun kita tak dengar dengan telinga, tapi kita dengar dengan apa? Kita dengar dengan perkhabaran wahyu daripada Allah. Ni kita panggil sam'iyat. Benda hal kita tak dengar dengan telinga, dengan pendengaran kita ni, tak dengar dengan pendengaran kita, tak tengok dengan penglihatan kita hak zahir ni, tapi kita dengar dengan apa? Dengan perkhabaran wahyu yang sampai kepada kita. Apa dia? Iaitu tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Adakah daripada orang yang minta maka aku kurniakan dia akan permintaannya? Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah daripada kalangan hamba-hambaku yang nak minta apa-apa, minta aku nak bagi. Maka sebab tu kalau orang yakin sungguh dengan apa yang Nabi sampai kat kita ni, maka dia tak lepaskan peluang tiap-tiap malam mangkit pada Allah, mangkit minta, mangkit beribadat, paling tidak 2 rakaat, kemudian angkat tangan doa pada Allah, minta ampun, minta inayah, minta supaya Allah hapuskan kejahatan kita, gantikan dengan kebaikan, minta afu, dia panggil. Kita dah bacakan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi maaf kepada hamba-hambanya, Tuhan yang mulia lagi maha pemaaf, ampunkan kami ya Allah, maafkan kami. Apa beza ampun dan maaf? Apa beza maghfirah dan juga al-afu? Maghfirah ni Allah ampun dosa, tapi catatan amalan masih kekal dalam buku catatan. Kalau kita buat sekian-sekian kejahatan, tulis lagi, tapi Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau afu, Allah ampunkan dan Allah padam catatan tu, tak ada dalam catatan. Lagi pula Allah hindarkan kita daripada siksaan. Nanti kita minta kan, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemaaf, lagi maha mulia ya Allah, lagi maha pemurah. Al-Karim dengan makna mulia ataupun pemurah, yang bagi lebih pada kita minta. Hal kita tak minta pun kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Maka fa'fu anni, ampunkan aku, yakni maafkan aku Allah. Tiap-tiap malam Allah menyuruh adakah daripada orang yang daripada hamba-hambaku yang meminta ada apa hajat, maka aku kurniakan dia akan permintaannya. Kalau kita tak yakin, maka lepas saja. Ada orang tanya, betul ke kita minta, aku dulu 2-3 tahun lepas aku mangkit setiap malam tak boleh apa pun. Dia nampak kurniaan tu benda yang bersifat apa? Kurniaan tu bersifat kebendaan. Kurnia ni bukan benda saja. Kadang-kadang kita minta benar, tapi Allah Ta'ala ganti dengan satu makna yang lain yang lebih baik untuk kita. Kita minta senang, kaya, harta melimpah roh, tapi Allah Ta'ala ganti dengan kesihatan, Allah ganti dengan ketenangan jiwa, Allah Ta'ala ganti dengan kebahagiaan keluarga. Itu lebih mahal daripada kesenangan. Berapa ramai orang yang kadang-kadang rumah istana, harta melimpah roh, tak nak buat apa, tapi jiwanya resah, hidupnya dipenuhi dengan apa? Dengan humum, serabut semua. Jadi orang yang sentiasa baik sangka dengan Allah ni, Allah bagi apa pun dia akan reda. Dia tahu kata Allah ni Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha pemurah. Mesti ada hikmah pada tiap-tiap pemberian Allah bagi. Jadi Allah berikan tawaran pada tiap-tiap malam Ramadan, ada siapa daripada kalangan hamba-Ku yang nak minta satu permintaan, minta supaya aku perkenankan permintaannya. Lagi Allah Ta'ala kata lagi, adakah daripada orang, daripada hamba-hamba-Ku yang taubat, maka aku taubat atasnya. Adakah siapa yang nak taubat dan minta ampun, minta, aku akan kurniakan keampunan dan aku terima taubatnya.
Lagi adakah daripada orang yang meminta ampun, maka ampuni baginya. Siapa-siapa nak minta ampun, maka minta, aku berikan keampunan. Menyeru oleh yang menyeru, siapa yang memperhutang ia akan yang amat kaya. Yang tiada dapat, yang menyempurnakan yang tiada zalim. Siapa-siapa yang apa? Yang diuji dengan hutang banyak, minta, maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Terkaya, akan buka jalan pelepasannya, sehingga Allah Subhanahu mudahkan urusannya untuk membayar hutang. Dan Allah Taala itu Tuhan yang tidak buat zalim pada hamba-Nya. Allah Taala janji, Allah tak mungkir. Kalau Allah Taala janji nak bagi keampunan, Allah akan bagi. Allah la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhlifu. Allah Taala tidak mungkir janjinya. Kalau Allah janji, minta aku nak bagi. Yang bertaubat aku terima, minta ampun aku bagi keampunan. Yang susah hidup, dibelenggu dengan hutang, minta, aku akan mudahkan jalannya untuk dibayar ataupun ditunaikan hutangnya. Maka Allah Taala tak mungkin. Allah seru, sebagian ulama mengatakan seru ni malaikat menyeru dengan perintah daripada Allah. Malaikat seru dengan seruan yang Allah Subhanahu perintah tadi itulah. Siapa-siapa ada hajat, siapa-siapa nak minta ampun, siapa-siapa nak bertaubat, siapa-siapa yang sempit hidup nak minta supaya apa? Dilepaskan daripada kesempitan, yang dibelenggu dengan untuk minta, Allah Taala janji. Dan bahawasanya bagi Allah pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, pada ketika berbuka puasa, 1000-1000 permerdekaan daripada api neraka. Tiap-tiap hari 1000-1000 ni makna sejuta lah. Tiap-tiap hari sejuta daripada kalangan hamba-hambanya ketika mana berbuka itu dibebaskan dia daripada azab siksa api neraka Allah. Iaitu waktu berbuka ni, waktu iftar itu termasuk daripada minal awqat allati tustajabu fiha ad-da'awat. Waktu yang mustajab, istijabah, yurjal qabul dipanggil. Waktu yang kita harap sungguh-sungguh, waktu tu waktu mustajab doa. Pasal Nabi sebut alaihi antara doa yang orang mustajab ialah orang berpuasa ketika mana dia berbuka. Itu termasuk daripada orang yang mustajab doanya. Pasal tu orang yang tahu hakikat ni, dia tak akan lepaskan waktu itu. Pasal apa kita tak puasa? Kita tak puasa tu pasal hati kita lah, masa hati kita ada masalah. Tapi kalau hati kita jernih elok, waktu tu semua orang tersenyum. Walaupun dia hanya berbuka dengan lepas sebiji tamar yang kering, dengan segelas ataupun dengan satu cawan air sejuk, tapi tetap wajahnya berseri dan tersenyum. Kenapa? Kerana dia sedang berada pada waktu yang akan diterima doanya. Lalu dia minta doa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tiap-tiap saat hidup kita ini Allah Ta'ala sedia dengan kebaikan. Maka kalau ada manusia yang kembali bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan banyak dosanya tak ampun, berarti orang itu telah mensia-siakan hidup dan umur yang Allah berikan kepadanya di dunia. Satu kita ni lagi Allah Ta'ala taruh umur kita ni dah tetap dah. Yang Allah Ta'ala tiap-tiap orang ada, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Tiap-tiap orang tu juga ada ajalnya. Sampai masa minta cepat pun tak boleh, nak minta lambat pun tak boleh. Jadi Allah Ta'ala sehingga waktu dan saat ini kita duduk dalam masjid pada malam ini, masih lagi diberikan kurniaan umur, usia untuk kita hidup. Jadi kata para ulama, setidak-tidak paling kurang jangan bagi lepas peluang umur ni. Dua benda jangan bagi lepas. Yang pertama, al-istighfaru minaz dzunub. Al-istighfaru min az-dzunub, minta ampun daripada dosa, was-sayyi'at, dan juga daripada kejahatan yang pernah kita lakukan. Minta ampun pada Allah. Al-istighfar min az-dzunubi wal khataaya was-sayyi'at, minta ampun daripada dosa, kesilapan dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Satu. Yang kedua, umur Allah Ta'ala simpan untuk kita ni, masih lagi berpeluang malam ni, bernafas bernyawa ni, dua benda. Satu tadi minta ampun daripada dosa dan kejahatan. Yang kedua iaitu al-iktsaru min fi'li ta'ati wal hasanat, untuk kita perbanyakkan berbuat taat dan kebajikan. Dua benda ni. Yang pertama al-istighfar min adz-dzunubi wa sayyi'at, yang kedua al-iktsaru min fi'li ta'ati wal hasanat. Pertama, minta ampun banyak-banyak pada Allah daripada dosa dan kejahatan. Yang kedua, berusahalah, retiaklah, fesahlah kat mana pun untuk kita perbanyakkan amal taat dan juga kebaikan untuk kita bawa sebagai bekalan.
Jadi ketika mana berbuka itu, waktu mustajab doa dah, bahkan pada waktu itu dia kata apa? Dibebaskan 1000 mana sejuta pemerdekaan daripada api neraka. Sekaliannya telah mewajib mereka itu akan azab. Sedangkan orang hak yang Allah Ta'ala bebas itu adalah orang yang telah pun ditentukan ataupun telah wajib atas mereka itu diseksa dalam neraka. Tetapi dengan kelebihan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosa mereka dan Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada api neraka Allah. Yang disebutkan dengan istilah utaqaullah minan nar, iaitu hamba-hamba Allah yang ditebus dan dibebaskan oleh Allah daripada azab seksa api neraka Allah. Bila? Itu ketika mana waktu berbuka. Dalam sebahagian hadis, tiap-tiap malam ada senarai hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka Allah. Tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Dan apabila adalah hari Jumaat dan malam Jumaat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian zakat tu insya-Allah ada hajat sahabat kita, abang kita minta untuk kita buat tahlil ringkas, jadi saya ingat saya buat tu lah. Saya lepas sembahyang kita ada baca surah Al-Mulk kan. Jadi kita langsungkan sedikit dengan tahlil ringkas insya-Allah, khusus bagi tuan punya niat berniat, dan kita baca umum untuk sekalian para arwah dan juga para saudara-saudara kita yang terlebih dahulu telah datang kepada mereka ketetapan dan ketentuan Allah. Atahum ma yu'adun wa ghadan muajjalun wa inna insyaallah bihim lahiqun. Telah datang apa yang telah tentu, depa pergi dulu, dan semua kita sedang menanti, dan makin dekat kita juga akan menyusul pergi meninggalkan dunia ini seperti mana mereka yang sebelum kita pergi meninggalkan dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.